Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadis yang ke-16. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Yahya an-Naisaburi qala haddatsana Abdul Razzaq qala anba'ana Ma'mar an Zuhri an Salim an Ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tamna'u ima Allah ay yusallina fil masjid faqala ibn lahu inna lanamna'uhunna faghadiba ghadaban shadida wa qala uhaddithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu inna lanamna'uhunna. Wabihi qala haddatsana Ahmad bin Thabit al-Jahdari wa Abu Amr Hafs ibn Umar qala haddatsana Abdul Wahhab al-Thaqafi qala haddatsana Ayyub an Sa'id bin Jubair an Abdullah bin Mughaffal annahu kana jalisan ila janbihi ibnu akhi lahu fakhadhafa fanahahu wa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anha faqala innaha la tasidu sayda ولا تنكي عدوا وإنها تكسر السن وتفقأ العين قال فعاد ابن أخيه فخذف فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم عدت تخذف لا أكلمك أبدا. Hadis yang ke-16 Imam Ibnu Majah meriwayatkan daripada Muhammad bin Yahya an-Naisaburi. Muhammad bin Yahya an-Naisaburi ini juga guru kepada Imam Bukhari, iaitu Muhammad bin Yahya bin Abdullah az-Zuhli an-Naisaburi, Nisapur. Ini sebelah Iraq sekarang ni. Beliau seorang yang thiqah lagi hafiz. Beliau juga diberikan gelaran Amirul Mukminin fil hadis, ketua bagi sekian orang mukmin dalam hadis. Dan beliau ni adalah imam di zamannya tanpa ada bantahan. Banyak diakui sebagai imam di zamannya. Khatib Baghdadi menyebut beliau ni di antara salah seorang daripada imam-imam yang arif, hafiz, teliti dan siqah lagi dipercayai. Beliau mengambil hadis ni daripada Abdul Razzaq. Abdul Razzaq bin Hammam bin Nafi' al-Himyari Abu Bakar as-San'ani. Sana'ani, Sana'a lah di Yaman. Seorang yang siqah, seorang yang siqah yang dianggap siqah oleh para imam, hafiz dan pengarang kepada kitab Al-Musannaf. Jadi dalam dunia ilmu hadis ni dia ada dua musannaf. Satu musannaf Abdul Razzaq As-Sana'ani, satu lagi musannaf Ibnu Abi Shaybah. Jadi berkenaan dengan kedua-dua musannaf ni, dia dikarang oleh peringkat guru kepada Imam Bukhari, guru kepada Imam Muslim. Dan ini adalah mudawwan, maknanya koleksi hadis yang terdahulu sebelum daripada Bukhari Muslim, dan dia menghimpunkan bukan setakat hadis-hadis marfu', hadis mauquf juga dia ada juga. Dan dari segi kalau kita nak mengetahui asar sahabat, pendapat ulama, maka perlu rujuk kepada kedua-dua musannaf ini, musannaf Abdul Razzaq dan juga musannaf Ibnu Abi Shaybah. Beliau menjadi buta di akhir usianya, lalu berubah ingatan. Ingatan dia berubah, dan beliau dituduh dengan berfahaman tasyayyuh, mana dia mengutamakan Ali berbanding daripada Uthman. Jadi berhubung dengan tuduhan ataupun kata-kata beliau ni,
sebagai seorang yang tasyayyu' Syiah, Ibnu Adi berkata, orang-orang Islam yang siqah, maknanya tokoh-tokoh yang siqah ni, mereka ni sanggup mengembara untuk menemui Abdul Razak bin Hammam ni dan menulis hadis daripada dia, cuma dia dinisbahkan kepada tasyayyu', cenderung pada Syiah, wa huwa a'zamu ma ramahu bihi. Sedangkan beliau ni lebih besar lagi daripada tuduhan, maknanya tuduhan sebagai mutasyayyi' itu tidak sesuai dengan kedudukan Abdul Razak As-San'ani ini. Kemudian beliau mengambil hadis daripada Ma'mar bin Rashid. Jadi selalunya kita akan jumpa hadis riwayat Abdul Razak bin Hammam ni, an Abdul Razak an Ma'mar. Abdul Razak daripada Ma'mar. Selalu ni kita jumpa. Ma'mar bin Rashid Al-Azdi Al-Huddani Abu Urwah bin Abi Amr Al-Basri pernah menetap di Yaman. Jadi kira-kira pada ketika beliau berada di Yaman itulah Abdul Razak ini mengambil hadis daripada beliau. Beliau sempat menghadiri jenazah Hasan Basri. Maknanya peringkat dia ni peringkat awal juga. Beliau seorang siqah teguh dan seorang yang utama, fadil. Walaupun demikian, riwayatnya daripada Sabi' Al-Bunani, daripada Amash dan Hisham bin Urwah ada masalah, mana dhaif. Walaupun beliau ni, mana kaedah kena ingat di sini. Riwayat beliau daripada, riwayat Ma'mar daripada Sabi' Bunani, riwayat Ma'mar daripada Amash, Sulaiman bin Mihran, dan riwayat Ma'mar daripada Hisham bin Urwah ni ada masalah. Dhaif. Walaupun Ma'mar orang yang siqah, walaupun Sabi' Bunani ni orang yang siqah, tapi tidak semestinya riwayat beliau daripada orang-orang tertentu ni sahih lalu. Jadi walaupun semua ni perawi dalam kitab yang besar, perawi Muslim, perawi lain-lain, tapi tidak semestinya riwayat Ma'mar daripada Sabi' itu sahih lalu, tidak. Walaupun apa, kedua-duanya itu siqah. Sebab apa? Sebab boleh jadi kedua-dua mereka tu bertemu setelah daripada seorang tu nyanyuk, ataupun pada ketika mana syarat periwayatan itu tidak sempurna. Pada ketika tu dia berubah fikiran, berubah ingatan. Jadi ada dhaif, ada dhaif pada ketika tu. Mungkin boleh jadi masa tu buku itu hilang. Catatan dia tu masa dia ambil daripada guru dia pada waktu tu, catatan hilang. Ada kemungkinan berlaku tu. Maka sebab itulah perawi ni siqah. Kutunggu dia siqah, tetapi belum tentu lagi periwayatan siqah ni daripada siqah ni dikira sahih. Dia kena tengok juga keadaan. Demikian juga hadis yang disampaikannya di Basrah. Maknanya kita boleh dapat di sini hadis dia tu semasa beliau meninggalkan Yaman, dia tu tak kuat dah. Beliau ni masih lagi dikira sebagai orang yang kukuh bila mana beliau berada di Yaman. Tapi ketika mana beliau berada di Basrah, ingatan dia tu mungkin tidak berapa kuat dah. Kemudian beliau ni mengambil daripada Zuhri. Dan tentang Zuhri kita telah baca dah sebelum pada ni. Zuhri ni dia ada dah dalam hadis yang ke-15, hadis minggu lepas. Nota yang ke berapa minggu lepas tu ada dah Zuhri di situ. Nota nombor 36. Nombor 36 ada dah Zuhri di situ. Iaitu Ibnu Syihab. Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Jadi kadang-kadang panggil Ibnu Syihab, kadang-kadang panggil Zuhri. Beliau mengambil daripada Salim. Salim ni Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Al-Qurashi Al-Adawi. Cucu kepada Sayyidina Umar. Salah seorang 7 fuqaha di Madinah yang menjadi rujukan di Madinah, yang mana daripada sinilah terbentuk mazhab Maliki. Salim ni salah seorang. Antaranya dalam biografi lepas kita baca,
Al-Qasim bin Muhammad, cucu pada Abu Bakar. Salah seorang daripada fuqaha sab'ah bil Madinah. Salim ni seorang yang teguh, siqah, abid dan seorang yang utama. Perwatakan beliau menyerupai ayahnya. Maknanya dia ni bukan setakat anak kepada Ibnu Umar, tetapi watak tu sama. Dari segi warak, dari segi menjaga sunnah Nabi. Tambah pula, beliau ni banyak mengambil hadis daripada Abdullah bin Umar. Dan hok ambil riwayat daripada Ibnu Umar ni, dia ada dua terkenalnya. Satu, Salim, anak dia, dan seorang lagi Nafi' maula Ibnu Umar. Jadi kedua-dua ni sama kuat. Payah nak tarjih. Bila berlaku ikhtilaf riwayat daripada Ibnu Umar, nak pilih riwayat Salim ataupun Nafi', itu ada khilaf di kalangan ulama. Kemudian Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar tu anak Sayyidina Umar yang utama lah. Yang mana kealiman dia tu diakui. Dan beliau ni salah seorang daripada ahli syura ketika Umar menjadi khalifah. Dan beliau ni banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tambah pula beliau ni adik ipar Nabi. Beliau adik ipar Nabi, Hafsah, kakak dia. Jadi peluang dia tu, oleh kerana Nabi ni abang ipar dia, dan dia dapat. Maknanya kalau dia ziarah rumah Hafsah tu, maknanya dia lah. Dia sama ada dia ambil hadis daripada Nabi ataupun dia tanya Hafsah. Jadi boleh jadi kalau banyak riwayat dia tu, boleh jadi dia ambil direct daripada Nabi, ataupun boleh jadi dia ambil riwayat secara mursal daripada Nabi. Ini daripada Hafsah daripada Nabi. Cuma dia tak sebut. Jadi waktu tu dia panggil mursal sahabi. Ada kemungkinan belaka. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u ima Allah. Janganlah kamu menghalang hamba-hamba Allah yang perempuan daripada bersembahyang di masjid. Jadi kalau lelaki ni ibadullah, ibadullah, hamba-hamba lelaki. Kalau hamba-hamba perempuan ni ima'ullah, ima dipanggil. Jadi mufrad dia tu amah, amah, amatullah, hamba perempuan Allah, hamba lelaki Allah, Abdullah, hamba perempuan Allah, amatullah. Jadi dia adalah nama amatullah. Amatullah tu amatullah tasnim tak silap. Ibu kepada Syekh Abdul Hasan Nadwi. Amatullah tasnim. Jadi mak dia pengarah juga. Pengarah syair, pengarah buk respi. Ada. Mak Abdul Hasan Nadwi ni respi pun dia ada buk juga. Dia kena ada juga tu buk respi tu. Kena tulis juga. Tulis kitab apa-apa pun buk respi tu kena ada. Jadi ibu kepada Abu Hasan Nadwi itu nama dia Amatullah. Ada juga buk respi dia. Cik ya kita ada. Dah beli itu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu menghalang hamba-hamba Allah yang perempuan daripada bersembahyang di masjid. Jadi kalau mereka tu minta izin daripada kamu nak pergi ke masjid, berikanlah. Mana di sini dia boleh nak pergi tapi syarat minta izin. Jadi bila minta izin tu kena bagilah. Maknanya kalau dia hilang, dah. Tak ada. Tak boleh, dia kena minta izin. Barulah dia boleh pergi. Dalam nota 48 ni disebutkan hamba-hamba wanita sebagai isyarat bahawa sebab tegahan melarang daripada keluar masjid untuk beribadat, yakni untuk merealisasikan diri sebagai hamba Allah. Maknanya ada isyarat sebut ima'ullah, ataupun kalau baca i'rab di sini ima Allah, hamba-hamba Allah. Maknanya dia nak jadi hamba Allah yang sebenar-benar itulah dia keluar pergi ke masjid bersembahyang dengan berjemaah. Mana dia keluar sebagai hamba Allah. Nak sembahyang.
Jadi kalau dia keluar tu pergi berjalan-jalan, dah. Hatu memang ada hak bagi kalau dia berjalan-jalan nak pergi round supermarket ke mana ke, pergi berjalan rumah kereta orang ni, mana suami ada hak untuk menegah keluar. Walaupun suami boleh memberi izin, dia nak pergi ziarah siapa-siapa. Tapi dalam bab nak pergi ke masjid ni, isteri minta izin daripada suami, maka suami tidak berhak menghalang. Itu maksud dia di sini. Maknanya dia kena minta izin nak keluar rumah, umum. Nak pergi mana-mana kena minta izin daripada suami. Apa ni? Sebab nak bagi perlindungan lah. Gapa-gapa terjadi, bukan nak kongkong, nak menyekak kebebasan, tidak. Maknanya nak jaga kemaslahatan, nak elak daripada mudarat. Jadi minta keperluan kepada wanita minta izin daripada suami dalam semua perkara. Dan suami ada hak untuk menegah ke mana isteri itu nak pergi, kecuali isteri dia tu nak pergi bersolat di rumah Allah, itu suami tak ada hak untuk menegah. Tapi tetap dia kena minta izin. Kena memberitahu. Jadi isyarat iman Allah di situ, maknanya dia nak buktikan dia sebagai hamba Allah. Sama macam lelaki lah. Lelaki ni disebutkan lelaki sebagai Abdullah, mana dia kena buktikan dia tu sebagai hamba Allah. Macam Allah Ta'ala sebut tentang Nabi lah dalam surah Isra' tu. Subhanallazi asra bi'abdih. Maha suci Allah Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya. Maknanya maqam ubudiyah, maqam sebagai hamba tu adalah maqam yang tinggi kedudukannya. Maknanya itu dengan maqam hamba merendahkan diri pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala boleh angkat Nabi tu naik ke Sidratul Muntaha. Tempat yang mana malaikat Jibril tak boleh pergi dah. Tempat kawasan malaikat ni situlah. Di Sidratul Muntaha, pohon bidara. Yang berada di langit yang 7. Setakat tu je. Setakat langit 7 tu lah. Malaikat Jibril boleh pergi. Atas tu Sidratul Muntaha tak boleh pergi dah. Jadi, Nabi sebagai hamba Allah Ta'ala boleh naik ke darjat yang tinggi. Abduh. Hambanya. Jadi, kenapa? Ubudiyah dia. Jadi perempuan ni ataupun isteri-isteri ni, kalau dia nak buktikan dia sebagai hamba Allah, nak melaksanakan perintah Allah Ta'ala di masjid tu, walaupun dia boleh bersemaya di rumah, tapi kalau dia minta izin nak pergi, maka berilah keizinan untuk mereka dan kamu tidak ada hak untuk menghalang mereka. Salah seorang anaknya, yang anak Ibnu Umar berkata, siapa dia ni? Dalam riwayat Muslim, anaknya itu bernama Bilal. Dalam riwayat Ahmad daripada jalan ataupun Tariq Ibnu Abi Najih daripada Mujahid bahawa Ibnu Umar tidak bercakap dengannya sampai meninggal dunia. Berat ni jadi dia tak kecek ni takdib lah sebagai hukuman ataupun tindakan tegas daripada dia, kerana anak dia ni secara zahir telah lawan hadis Nabi, maknanya secara zahir. Nanti kita akan bincang lah. Dia panggil mu'aradah. Mu'aradah secara zahir, dia ada mu'aradah secara hakikiyah. Jadi bila anak dia kata, kami akan menghalang mereka, mana kami tidak akan benarkan mereka pergi. Jadi Nabi kata, jangan kamu halang. Tiba-tiba bila ni kata, jangan halang. Aku nak halang. Jadi Ibnu Umar ni marah. Ibnu Umar ni marah dan berkata, aku ceritakan kepada kamu daripada Rasulullah, maknanya aku baca hadis Nabi, bahawa Nabi kata jangan halal, tiba-tiba kamu kata kami akan menghalang mereka. Ni secara zahir berlaku mu'aradah, pertentangan. Maknanya dia cuba lawan Nabi secara zahir. Walaupun bila di sini maksud dia kita akan tegah tu, maknanya dari segi zaman berubah. Zaman berubah tu kadang-kadang perempuan ni dia tidak jaga. Dia tidak jaga hukum hakam.
berkenaan dengan pergi ke masjid ni, aturan pakaian, aurat, apa semua tu dia tak jaga, maka ada sebab lah mereka tu tidak dibenarkan pergi ke masjid. Jadi mu'aradah beliau ni dikira sebagai mu'aradah zahirah. Kalau dia mu'aradah secara hakiki, maknanya dia lawan. Cara nak canggah Nabi, itu boleh membawa pada kekufuran. Jadi orang kadang-kadang tak sedap. Macam contoh, kadang orang ni dia punya taksub dia ataupun zauk dia berlebih dalam benda yang tidak disuruh oleh Nabi. Sehingga dia kata, majlis maulid ni, tidak disuruh oleh Nabi, memang kita terima. Menyambut kelahiran Nabi ni tidak pernah disuruh oleh Nabi. Tapi kita tetap akan buat. Kerana kita anggap ini sebagai beradab dengan Nabi. Jadi, kalaupun Nabi larang, ada hadis Nabi larang kita daripada sambut maulid ni, kita tetap akan sambut. Itu macam nak lawan Nabi. Sedangkan benda tu maknanya sambut maulid ni, sambut kelahiran ni, kalau kata sebagai tanda bersyukur pada Allah SWT, Nabi pun boleh sambut sebagai tanda bersyukur dia pada Allah Ta'ala. Tapi Nabi tak sambut. Jadi sambut tu kerana bersyukur pada Allah Ta'ala, sebab tu ada pada zaman Nabi. Sambut tu tak ada, Nabi tak pernah sambut. Sebab untuk mewajarkan Nabi sambut tu wujud zaman Nabi. Maknanya apa? Sebab tu kerana nak bersyukur. Tapi tetap Nabi tidak sambut. Maknanya benda tu tak payah buat. Bukan cara nak bersyukur. Nikmat kewujudan, nikmat kelahiran, ataupun nikmat pengutusan. Diutuskan oleh Allah SWT sebagai Nabi ni, bukan cara dia kita sambut hari-hari tertentu. Sebab benda tu boleh menjadi sebab. Maknanya syukur tu perlu sebagai sebab, tapi tetap tidak disambut. Maka sambut tu dikira sebagai bid'ah. Walaupun ada tuntutan. Jadi setengah orang ni dia kata Nabi larang pun kita akan buat juga. Tu bahaya tu. Lawan Nabi. Lawan Nabi. Jadi tidak boleh lah. Kita nak ada mu'aradah pertentangan ni. Jadi mengikut Ibn Umar di sini, mu'aradah hakiki pun tak boleh, mu'aradah zahirah pun tak boleh juga. Sebab itulah dia hukum. Dia ambil tindakan terhadap anak dia ni dengan tidak bercakap. Walaupun la yahillu limri muslim an yahjura akahu fawqa salasati ayyam. Tidak boleh seorang orang Islam itu memulaukan saudaranya itu lebih daripada 3 hari. Mana kalau dia bala tak saya kecek, tak boleh kecek 3 hari tu tak apa. Syariat benar ke? Moga nak marah ni. Maknanya syariat benar kepada kita, kamu tak saya kecek, tak saya temu, atau jumpa paling atau ni paling kau ni, 3 hari boleh lagi. Tapi hak mana dulu memberi salah telah terbaik. Jadi nak cerita pada kita di sini bahawa berdosa kalau orang itu tak bercakap lebih daripada 3 hari. Ni dalam riwayat Ahmad tadi, siapa mati dia tak kisah kecek dengan anak dia. Kerana apa? Kerana anak dia ni menunjukkan secara terbuka, secara zahir, tidak setuju dengan ketetapan Nabi. Macam kalau kita tak puas hatilah, contoh dah. Kalau orang dakwah orang dakwah tu dia bawa sugi dia. Kita pun kata, apa ni? Kembali ke apa semua dah. Pasal mana? Tak boleh lebih-lebih lah. Tak boleh lebih-lebih. Sebab nampak macam benda tu sebab ada. Sugi tu ada sebagai sunnah Nabi. Cuma kalau kita tidak setuju, jangan tunjuk penentangan tu secara zahir. Ataupun dia kata, apa jubah-jubah apa semua pihak-pihak semua ni tak payah. Bukan sunnah Nabi yang sebenar pun. Jadi bentuk lagu tu macam ada nampak mu'aradah zahirah. Itu pun tak boleh. Walaupun niat kita tu tidak. Niat kita tu, kita tidak menentang secara hakiki
Cuba kita menentang secara zahirah pun tak boleh kalau mengikut Ibnu Umar ni. Macam kes Abu Hurairah dengan Ibnu Abbas lah. Dalam riwayat Tirmizi, riwayat lain-lain, bila Abu Hurairah meriwayatkan hadis al-wudu mimma massatin nar. Kena berwuduk bila mana seseorang itu makan makanan yang dimasak dengan api. Kalau kita makan pisang je lah, mentah-mentah gitu, koma pun tak apa, perangkat dulu. Tapi kalau pisang tu kita bakar kok, dah kita rebus, kita goreng kok, mengikut hak kaedah dulu, kena berwuduk. Kalau orang tu makan daging bakar, dia kena berwuduk. Sebab makanan itu dimasak oleh api. Jadi istilah dia mimma massatin nar. Makanan yang disentuh oleh api kena berwuduk. Jadi Ibnu Abbas ni tanya pada Abu Hurairah, lepas tu kena berwuduk. Lepas tu kalau kita berwuduk dengan air panas lagu mana pula? Kena berwuduk pula kau. Sebab air panas musim sejuk, kita nak berwuduk dengan air sejuk ketak. Jadi kita panas dulu. Bila kita panas, guna air tu untuk berwuduk. Tidak kau batal api, batal semaya kau kerana terkena api. Jadi Abu Hurairah kata, kalau aku baca hadis Nabi, jangan buat bandingan gitu, bandingan gini. Maknanya soalan tu, bagi Abu Hurairah, nampak satu bentuk mu'aradah zahirah. Penentangnya secara terbuka. Secara zahir. Walaupun pada hakikatnya tidak. Maknanya, seseorang tu dia boleh menentang hadis Nabi, apa yang berkaitan dengan Nabi secara zahiri, ataupun secara hakiki. Jadi kedua-dua pun tu tak boleh. Kedua-dua tu tak boleh. Secara zahir tak boleh, apatah lagi secara hakiki. Cuma secara zahir ni, dia ringan sikit lah. Tapi tak boleh juga. Kena jaga. Kena jaga. Jadi kita tidak boleh nak mempersendakan. Nampak nak lawan tu tak boleh. Jadi sebab itulah Ibnu Umar ni dia pulau anak dia. Pedoman daripada hadis, pertama wajibnya mengagungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan amaran keras terhadap orang yang menyalahinya walaupun keluarga yang terdekat. Mana tegas, maknanya kita ta'zim hadis Nabi. Dan kita ada orang kata semangat ni, ada tindakan yang tegas terhadap orang yang cuba menentang hadis Nabi walaupun secara zahir. Kemarahan para sahabat terhadap satu sama lain tidak didorong oleh alasan peribadi. Bukan kerana dia, kita wisalah dia tak paling kot lain kau gapo kau. Jadi aku malah wisalah dengan dia. Sampai bila-bila. Itu peribadi tu. Jadi hak Ibnu Umar dengan anak dia ni kada atas butir hadis Nabi. Walau bagaimanapun mereka tidak akan berdiam diri apabila perkara yang tidak wajar dikatakan atau dilakukan di hadapan mata mereka. Maknanya teguran itu perlu diberi. Mana dia kata ni la ukallimuka abada. Dia marah. Maknanya dia marah tu. Dia marah tu kerana hadis Nabi. Kerana hadis Nabi dia marah. Tapi dia berserta dengan teguran lah. Dia tegur tu maknanya aku baca hadis Nabi, mu pula kata kata-kata kamu. Mana boleh lagu tu. Lepas tu anak dia pula tak minta maaf. Tak sebaiki. Sebab itulah dia jadi marah tu. Dalam pada itu kita dinasihatkan untuk memilih masa yang sesuai dan kaedah yang betul. Untuk menasihati orang ramai agar tidak melakukan perkara yang salah atau tidak adil. Maknanya kita kena tengok keadaan lah. Macam anak Ibnu Umar ni. Mana cara dia nak sebut pendirian dia bahawa sekarang ni kita boleh menegah isteri-isteri daripada pergi ke masjid, dia kena terang dengan molek lah. Mana tak boleh. Tak boleh kita nak tegur tu dengan tidak jelas. Macam kita kata dah. Popok ni nak sekal orang buat ibadat semacam. Dah. Kita nak sedekah masa mayat-mayat pun dia marah. Kita nak sedekah 5 ya budak-budak mari subuh pun dia marah juga.
Maknanya kalau kita nak tegur orang yang bersedekah kepada orang yang semaya jenazah tu, kita kena tegur dengan cara yang tepat lah. Kalau kita kata apa yang sedekah ni, dah. Jadi itu mungkin orang tak faham. Dah. Mana pun ni nak cara halal orang daripada amal ibadat. Nak jauhkan orang ni daripada amal kebaikan. Nak sekap. Sedangkan hak masuk kita tu, dah. Masuk kita tu, waktu tu tak sesuai untuk memberi sedekah. Keadaan pemberi sedekah tu tak sesuai untuk dia bersedekah. Keadaan orang yang menerima sedekah tu, dia pun tidak layak. Tidak sepatutnya menerima sedekah. Dia hak kaya dah so, ambil juga sapu maya-maya. Dia hak kaya tu. Dia hak kaya ambil juga. Lepas tu semaya-maya ni dia kena ikhlas pada Allah SWT. Tanggungjawab, orang panggil fardu kifayah. Tiba-tiba dia ambil. Jadi kalau kita nak tegur tu, maknanya tegur dengan berhemah. Jangan jadi seperti anak Ibn Umar ni. Sebab akan berlaku salah faham. Ataupun macam kita kata apa malam-malam Jumaat baca Yasin. Tak. Jadi kita nak tegur benda tu. Kena tegur atas bukti yang jelas lah. Orang nak baca Yasin pada malam tu. Kita nak tegur, kena tahu juga. Bukti mana kita nak tegur. Salah baca Yasin kau. Salah bukti mana? Tak kena mana? Baca Yasin, mana tak kena? Mana? Tempat mana? Baca beramai-ramai sehingga suara tu tak tahu mana sebut gapo kau. Ya. Ataupun baca Yasin tu jadi alat untuk kirim pahala. Ataupun baca Yasin jadi khusus. Mana kalau tak baca Yasin malam Jumaat minggu ni, supaya esok tu tak boleh main Jumaat lagi. Siapa sara tu kau? Ataupun orang baca Yasin baca semata-mata nak beri pahala pada orang mati. Kita kena jelas nak tegur tu atas bukti mana. Sebab orang nak baca Yasin, kita tak boleh sekap. Orang nak baca surah Al-Mulk, Fahma Isa, kita tak boleh sekap. Tapi kalau kita nak tegur, kena tegur atas bukti yang jelas. Jadi takut jadi seperti kes Bilal ni. Jadi kena ada kaedah yang betul untuk menasihati masyarakat. Yang ketiga, jika sikap tegas berkemungkinan lebih berkesan, Allah wajar untuk mengambil tindakan ini. Maknanya Ibn Umar buat lagu ni memang sikap dia lah. Dia kira dia tepat tu. Sebab Ibn Umar ni dia hak sunnah Nabi, gapo Nabi buat, dia cuba buat belaka. Tempat mana Nabi berhenti semaya, dia semaya juga. Dia jaga. Maka tidak peliklah beliau bertindak tegas terhadap anak dia ni. Yang keempat, bukanlah niat Bilal, anak Abdullah bin Umar, untuk menentang perintah Nabi. Beliau hanya bermaksud untuk mengatakan bahawa wanita pada zamannya tidak lagi menjaga sepenuhnya adab kesopanan yang dituntut daripada mereka di luar rumah mereka. Oleh itu mereka tidak dibenarkan keluar ke masjid untuk solat, tetapi oleh kerana perkataan yang digunakan oleh Bilal tidak tepat, Ibnu Umar menunjukkan kemarahannya. Maknanya kita ni kalau kita nak melihat orang kata nak menyatakan bahawa hukum itu tidak boleh lagi diamalkan kerana ada sebab, maka kita kena menyatakan sebab. Illah tu kita kena jelaskan. Macam dalam bab pengagihan zakat ni, Sayyidina Umar pernah menghentikan pemberian zakat kepada mu'allafati qulubuhum, orang-orang kafir yang dijinakkan hati mereka. Maknanya ada peruntukan dalam ayat zakat tu, orang kafir yang ada potensi untuk dia masuk Islam dan dia ni pemimpin kepada masyarakat dia, kita boleh bagi harta zakat kepada dia. Tujuan dia supaya dia ni jinak dengan Islam, dia tidak menggugat keamanan kita orang Islam. Jadi Sayyidina Umar kata, kita sekarang ni sudah kukuh
sudah hebat, sudah gagah. Kita ada kuasa. Tak, kita tidak memerlukan kepada sokongan daripada orang kafir. Jadi Sayyidina Umar menghentikan pembahagian zakat kepada mu'allaf qulubuhum kerana ilah tak ada. Ilah tu maknanya sebab kepada pemberian kepada mu'allaf qulubuhum ni kerana nak dapat sokongan mereka. Jadi oleh kerana kita tidak lagi perlu pada sokongan mereka, maka tak perlulah kita beri zakat pada mereka. Jadi ulama kata hak ni Sayyidina Umar dia berpendapat berdasarkan pada kaedah al-ahkam taduru ma'al ilal wujudan wa adama. Hukum-hukum ni dia berlega mengikut illah, mengikut sebab. Jadi ada sebab ada hukum, tak ada sebab tak ada hukum. Jadi sekarang ni dalam hadis ni Ibnu Umar ni dia nampak hadis Nabi. Dia nampak hadis Nabi. Anak dia ni nampak keadaan sudah berubah. Jadi bila keadaan sudah berubah, kebenaran untuk wanita pergi ke masjid ni tak ada dah. Sebab wanita tidak menjaga adab. Dia tidak berdisiplin. Jadi bila begitu mereka ni berhak untuk ditegur. Sebab anak dia nampak kebenaran untuk pergi ke masjid bersebab. Itu jaga adab. Jaga adab, jaga hukum-hukum yang lain. Jadi bila tak jaga, maka kita boleh tegur dia. Jadi cara dia menyebut bahawa hadis Nabi ni tidak boleh diamalkan sekarang ni, itu tidak tepat. Jadi dia tidak mengemukakan hujah dia dengan jelas kepada ayah dia. Cuma dia kata kita nak halal. Jadi bila dia kata lagu tu, ayah dia marahlah. Jadi seseorang itu perlu menyatakan sebab dengan jelas. Jadi Bilal ni dia menyebut dengan cara yang tidak tepat. Kalau dia hurai seperti mana ya sepatutnya, maka tentu Ibnu Umar ni boleh terima. Yang kelima, para wanita dibenarkan pergi dan menyertai solat berjemaah di masjid dengan menjaga syarat-syaratnya. Maknanya seperti kata Cindy, hadis ni dia tidak dipakai dengan mutlak. Jangan halal perempuan ni daripada pergi masjid bila mana dia minta izin daripada kamu. Jadi kita boleh secara mutlak, tidak. Hadis ni kata Cindy muqayyad, dia terikat. Dia terikat dengan syarat-syarat. Syarat dia apa? Seperti tidak memakai minyak wangi. Dalam hadis Nabi pun ada menyebut. Kalau dia seorang tu pakai bakhur, mana wangi adalah bentuk asap di pakaian dia, Nabi kata balik. Jangan mari masjid. Tak boleh. Jadi perempuan ni dia tidak boleh pakai minyak wangi untuk mari ke masjid. Kalau lelaki ni tak boleh bang. Makan bawang, makan kucai, makan deria, kau peta, kau gapo kau. Tak boleh. Hak perempuan ni, hak minyak wangi tak boleh. Kenapa? Minyak wangi ni ini kerana wangian itu boleh menarik perhatian orang lain. Sedangkan dia pergi tu kerana dia sebagai imamullah, hamba Allah. Nak beribadat, tiba-tiba dia pakai minyak wangi. Nak beribadat macam mana? Kerana apa? Kerana umumnya bila pakai minyak wangi ni untuk menarik perhatian. Maknanya isteri pakai untuk menarik perhatian suami dia. Tiba-tiba dia pakai ketika mari masjid. Itu lagi daripada tujuan asal. Oleh itu, apa-apa yang boleh menyebabkan perhatian lelaki, maka itu hendaklah dijauhi. Tak boleh lah. Macam dia mari tu pakai baju kain kana tu warna pink. Dengan penuh labuci bunga gapo semua tu dak. Allah. Itu. Tak boleh. Dia ilahnya letak pada menarik perhatian. Menarik perhatian ni tak boleh. Sama ada dengan cara minyak wangi ataupun dengan pakaian dia. Ataupun menyebabkan boleh jadi apa yang dipakainya itu menyebabkan kaum wanita juga. Maknanya ia tergugak dengan kehadiran dia di masjid ni, bukan setakat lelaki, wanita pun terganggu juga. Macam dia mari tu gelemah dia sekarang ni.
Patah market Siti Khadijah. Tak boleh juga. Jadi, kau baru kau ni. Lalu sama dia tu dah. Orang lain pula ni, banyak teh. Dah. Itu alih terganggu. Mulalah hak kahwin ni balik kita ke apa? Untuk lelaki dia. Boleh kes ke untuk lelaki dia? Dia start gitu ada tu. Dia pun nak juga. Seperti memakai barang perhiasan secara berlebih. Tak boleh. Maknanya kehadiran wanita ke masjid tadi, dia terikat dengan syarat-syarat yang lain seperti mana yang terdapat dalam hadis-hadis yang lain. Seperti tidak boleh menggunakan minyak wangi dan memakai perhiasan. Jadi sepatutnya dia keluar ke masjid ataupun sepatutnya suami ni dia hanya mengizinkan isteri dia ke masjid bila mana dia keluar dengan cara yang betul. Yang keenam, adalah lebih baik bagi wanita, bagi mereka yang ni wanita untuk solat di rumah. Kecuali ada keperluan seperti untuk menuntut ilmu di masjid. Mana kalau dia ada rumah, tak adalah peluang dia nak belajar. Tapi kalau dia pergi masjid, bolehlah dia belajar, dia dengar orang mengajar. Maka dapatlah dia menambah ilmu ataupun dia keluar daripada kejahilan. Dalam riwayat daripada Ibnu Umar dalam Sunan Abi Daud, la tamna'u nisa'akumul masajida, la tamna'u nisa'akumul masajida wa buyutahunna khairul lahun. Janganlah kamu menghalang wanita-wanita kamu, yakni isteri-isteri kamu ke, anak-anak kamu ke, adik-adik perempuan kamu ke dari masjid-masjid. Rumah-rumah mereka itu lebih baik untuk mereka. Maknanya kalau dia tu nak gigilah. Tapi amalannya dia duduk rumah. Maknanya semata-mata pergi semaya. Dah semaya pun boleh. Maya di rumah. Tapi kalau dia ada keperluan lain di masjid seperti solat, seperti apa, ada kuliah agama, maka perlu dia pergi. Tempat kita ni muncullah ada ruang untuk wanita semaya, ngaji apa semua. Kalau setengah tempat tu tak ada. Kita naik masjid tu memang hak mutlak lelaki. Tak ada bahagian perempuan. Tu susah tu dia budaya lah. Budaya. Macam mazhab Hanafi ni, kalau pergi belah sana tu, dia tak ada. Masjid tu memang untuk lelaki. Perempuan tu memang maya rumah. Cuma hak ada setengah tempat tu dia berubah dah. Ada dah dia buat tempat semaya untuk perempuan. Perempuan pun ada majlis kuliah agama yang khusus. Dia kalau kita totok dengan mazhab ni, tak lagi juga. Jadi dia kena berubah juga. Macam masalah inilah ngaji pakai rakamai ada live apa semua ni. Setengah dulu tu dia kerah. Tapi lama-lama dia tak lagi. Dia memang kena guna. Cara apa? Cara audio, video secara live ni apa semua ni. Kemudian dalam hadis ni maknanya sikap fuqaha ni. Mana sikap fuqaha. Jadi kita boleh nampak Ibnu Umar jadi melenting ni dah. Mana dia tegah, mana dia tertanya, apa? Apa? Kamu nak lari tu? Mana dalam riwayat tersebut dia ada tanya anak dia tu, apa kamu nak larinya? Tak ada. Dia tegah kata, tak boleh. Jadi nampak macam di sini, Zahiriyah sikit. Ibnu Umar ni dia baca Zahiriyah. Orang panggil aliran syakli. Aliran syakli ni maknanya memandang secara zahir je. Sedangkan anak dia ni ataupun macam Ibnu Abbas ni dia guna mikir sikit. Walaupun mereka semua ni perawi hadis, tapi dari segi kecerundungan tu ada zahiri, ada asari, dia ada ra'yi sikit. Jadi sebab itulah bila Khalifah Ja'far ke hak suruh Imam Malik susun Muwatta tu.
Jadi aku nak supaya kamu tulis satu kitab hadis yang menghimpunkan hadis-hadis Nabi, fatwa sahabat dengan menjauhi tasyaddudati Ibni Umar. Jangan ambil sangat tasyaddud ni. Mana ketegasan Ibnu Umar. Elok. Dan jangan ambil rukhsah, kelonggaran yang diberikan oleh Ibnu Abbas. Sebab kalau dalam bab riba tu dia ada macam longgar sikit Ibnu Abbas. Sebab dia kata riba ni nasiah tak boleh. Kalau nasiah ya tak boleh. Jadi hendaknya di sini menggabungkan dengan kembang molek antara hadis dan makna dia. Antara nusus nas dengan maqasid dia. Dia kena ada molek supaya kita ni dapat mempraktik agama ni, kita dapat jaga agama ni dari semua keadaan kehidupan. Macam kalau kita sadik sangat kan, orang tin tak boleh bawa kereta. Tak, orang tin tak boleh bawa kereta. Sadik. Ataupun banyak perkara lah. Orang tin tak boleh kerja situ, tak boleh kerja sini. Bila sadik sangat, sedangkan benda tu ada ruang lagi. Zaman sahabat dulu ada hok jaga pasar tu. Zaman Sayyidina Umar ke zaman Nabi. Nama dia Sifat. Dak. Hok jaga pasar, bahagian dia. Jadi ada. Jadi benda-benda tu kita kena terbuka dan kena timbang molek lah. Kena timbang molek antara nusus, nas, teks dan juga dia punya maqasid dia. Setengah orang ni dia kata, sikit-sikit maqasid dah. Sampai tinggal nas. Bukan gitu maksud dia. Kita nak beramal dengan nas supaya maqasid tercapai. Dan kita tidak boleh nak kejar maqasid tanpa mengikut nas. Tujuan ada tapi kita tak mengikut jalan. Sebab nas itu dia ada bersifat sebagai menyebut cara, kaedah, dan nas tu juga ada yang menyebut maqasid. Jadi maqasid dengan nas ni tidak dapat dipisah. Tapi kalau golongan liberal ni, dia kira maqasid besar, nas ke tepi. Jadi sebab itulah baca Qaradawi ni, mana dia tidak kata kita tidak boleh pakai nas mata-mata nas sehingga kita tidak melihat pada maqasid. Dan kita tidak boleh pegang maqasid sehingga kita menepikan nas. Dua-dua tu kena pakai. Macam contoh kita kata nas yang bersifat wasilah, macam guna kayu sugi. Guna kayu sugi. Jadi kalau kita nak kerah guna kayu sugi, tak usah guna beruh ubak seperti zaman dah ni. Kita kata ni tak ada zaman Nabi. Jadi kita tidak melihat benda tu itu semasa. Benda tu benda semasa. Sedangkan benda tu sebagai wasilah, hak pentingnya kebersihan. Jadi dia kena seimbang molek. Kemudian hadis berikut ni hadis daripada Ahmad bin Sabit Al-Jahdari. Imam Ibn Majah ambil daripada dua orang guru dia. Yang pertama Ahmad bin Sabit Al-Jahdari, dan seorang lagi Abu Ammar Hafs bin Amr. Ahmad bin Sabit Al-Jahdari Al-Basri, seorang yang saduq hasanul hadis. Hadisnya molek lah. Kemudian Abu Ammar Hafs bin Amr bin Rabal, bin Rabal bin Ibrahim bin Ajlan Ar-Rabali Ar-Raqashi, seorang fiqh dan ahli ibadah. Dalam setengah nuskah disebutkan Hafs bin Umar. Sepakat pengarang kitab-kitab menyebutkan nama Hafs bin Amr, bukan Hafs bin Umar. Kemudian mereka berdua mengambil daripada Abdul Wahab As-Saqafi, iaitu Abdul Majid bin Sa'd bin Ubaidillah bin Hakam bin Abil Al-As As-Saqafi Al-Basri, seorang yang fiqh tetapi ingatannya berubah 3 tahun sebelum kewafatannya. Beliau ni ambil daripada Ayub bin Abi Tamimah Kaisan As-Sakhtiyani Al-Basri. Ini orang besar lah. Dalam rijal ni perawi utama. Kalau kita buka dalam kitab rijal tu, Ayub As-Sakhtiyani dia ada ain tepi. Ain tu maknanya semua kitab hadis ada dia.
Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, semua sinasitah tu ada riwayat Ayyub As-Sakhtiyani. Seorang yang thiqah, teguh dan hujjah, serta dari kalangan fuqaha yang utama. Itu Ayyub As-Sakhtiyani. Beliau ni peringkat tabi'in lah. Kata Sufyan Ibn Uyainah, aku tidak pernah melihat sepertinya itu dari kalangan tabi'in. Beliau ni banyak ilmu, adil. Kata Malik, aku menulis hadis daripada beliau kerana aku melihat beliau ni mengagungkan Nabi SAW, memuliakan Nabi SAW. Beliau mengambil daripada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair bin Hisham Al-Asadi Al-Kufi, seorang yang thiqah, teguh dan faqih. Ini di antara anak murid utama Ibnu Abbas lah. Sehingga pernah, bila mana popok Kufah ni mari bertemu dengan Ibnu Abbas, minta fatwa daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata, tidakkah di kalangan kamu ni ada dah Ibnu Ummi Dahma, yang ni ada Sa'id bin Jubair. Padanya dia dah, tak payah dengan aku ni. Beliau meriwayatkan daripada Abdullah bin Mughaffal, salah seorang sahabat Nabi yang berbai'ah di bawah pokok ataupun bai'ah Ridwan. Jadi cerita dalam hadis ni, Abdullah bin Mughaffal ni, bahawa beliau duduk bersebelahan dengan anak saudaranya. Tiba-tiba anak saudaranya itu melastik burung, melastik batu. Lalu beliau melarangnya dan berkata, mana dia main khazaf ni biasanya dia jari telunjuk, dia ambil anak batu tu, dia bubuh bidah gitu. Jadi ambil anak batu tu, dia jetik bidah. Lalu beliau melarangnya dan berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW melarangnya dan mengatakan ia tidak dapat memburu binatang. Maknanya kalau kita ambil batu tu buat game ni dah, nak bidah buru tak boleh. Tak naik tinggi, tak pergi jauh, tak pergi kuat. Tidak dapat melukai musuh. Maknanya kalau habis masa game ni, latihan jihad tak boleh ni. Tidak dapat melukai musuh. Ia hanya menyebabkan gigi patah. Maknanya kena orang guru tepi kita, tepuk, kena gigi dia patah. Ataupun mata jadi buta. Dia pun nasihat lagu tu lah. Mana cara dia nasihat tu disebut hadis Nabi. Dia sebut hadis Nabi. Perawi berkata, anak saudaranya itu mengulangi perbuatannya. Beliau, yakni Abdullah bin Mughaffal berkata, aku menceritakan bahawa Rasulullah SAW melarangnya dan engkau mengulanginya. Maknanya tak madu mu ni. Aku tidak akan bercakap dengan kamu buat selama-lamanya. Maknanya ini cara disiplin sahabat-sahabat terhadap orang yang tidak mahu mendengar nasihat hadis Nabi SAW. Domai daripada hadis. Yang pertama, Rasulullah SAW telah melarang setiap perbuatan yang keji atau berbahaya. Walaupun ianya kelihatan remeh pada mata kasar. Allah, dah pakai budak nak main. Dah kata dah. Dah pakai. Tu lah dah pakai sama-sama gapa-gapa je. Mana kita nampak benda tu tak ada gapa-gapa. Tapi sebenarnya banyak perkara. Menyebabkan mudarat, bahaya. Jadi bahaya hak kecil pun, tapi gigi patah ni, gigi patah mata buta jangan main. Sebabnya seringkali sesuatu perkara mungkin kelihatan remeh pada masa kini, tetapi mungkin mempunyai akibat yang luar biasa pada kemudiannya. Maknanya akibat dia tu tak suka-suka. Amat mudarat. Mana tidak boleh memandang remeh satu benda tu. Yang kedua, jika orang ramai mula mengambil mudah terhadap perbuatan jahat yang merupakan dosa besar di sisi Allah, lalu ianya berluasa dalam masyarakat, maka kita mesti berjaga-jaga dan menjauhi sekalipun dosa-dosa kecil. Mana sikap Allah bin Mughaffal ni? Mana budak-budak. Kita sama orang budak. Biarlah dia nak pakai suka kok. Dia nak pakai seksi, biarlah. Mungkin dia tak mau kalah lagi. Jadi kita tak pernah ajar dia berpakaian cara betul. Tak. Hak lelaki kita biarkan dia main lecu lah. Dia pakai baju perempuan. Tak. Hak perempuan pula kita lock dia. Padahal dia tu dia 2, dia 3 dah.
Takutnya lekat lagu tu. Tak boleh. Tak boleh. Kena berwaspada. Yang ketiga, semua perkara yang tidak mempunyai faedah rohani ataupun duniawi. Mana setiap benda yang tidak ada maksud, tidak ada faedah, baik agama, baik dunia, tetapi penuh dengan kemungkinan yang berbahaya, mesti dielakkan. Mana cara mikir ni, mana kita kena mengambil kira risiko. Jadi kalau dalam fiqh ni, dalam ilmu maqasid ni dia panggil i'tibar ma'ala. Kena mengambil kira apa yang mungkin akan terjadi. Kita kena buat andaian dah. Jangan main-main. I'tibar ma'ala. Risiko yang mungkin berlaku. Mana tidak boleh kita ambil mudah lah. Yang keempat, adalah harus untuk tidak mahu bertemu atau berbicara dengan orang yang melakukan dosa dengan tujuan menzahirkan rasa benci terhadap perbuatannya. Maknanya kita tunjuk protes kita. Tak kenal kita dengan perbuatan dia tu, maka kita tunjuk. Bukan marah pada diri dia tu tak, tapi tak setuju dengan perbuatan dia. Dan sebagai satu peringatan kepada mereka, pendekatan dan sikap seperti ini daripada pihak kita mungkin mendorong mereka untuk bertaubat dan memperbaiki tingkah laku mereka. Tapi kena ingat juga, ada orang pun tak faham. Tak, orang tak erti. Tak. Sebab itulah, bila kita ambil keputusan seperti Allah bin Mughafar dan juga Ibn Umar ni, kita kena jelas. Aku ayat hadis Nabi, orang tak herak. Jadi orang pun apalah, ni tak boleh hadis Nabi, ni tak boleh main-main. Yang kelima, segala perbuatan yang memudaratkan kepentingan umat Islam hendaklah dielakkan. Maknanya benda yang boleh memudaratkan umat Islam ataupun individu, memudaratkan kepentingan, memudaratkan individu ataupun lebih-lebih lagi kepentingan umat Islam, maka hendaklah dielakkan. Jadi hadis ni termasuk di bawah kaedah hadis la darara wa la dirar. Tidak mudarat dan memudaratkan orang lain. Itu hadis, kita kata hadis apa? Kaedah kuliah, la darara wa la dirar. Hadis ni juga diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i. Mana hadis ni sahihlah. Jadi kita boleh nampak bahawa riwayat yang diambil oleh Abdul Wahab As-Saqafi daripada Ayyub tu, jadi masih lagi pada ketika beliau belum nyanyuk. Kemudian hadis satu lagi ni, hadis panjang ni, hadis berkenaan dengan riba. Teguran berkenaan dengan cara muamalah yang dianggap oleh sahabat Nabi ni, Ubadah bin Samit. InsyaAllah kita sambung minggu akan datang lah. Wallahu a'lam. Wa akhir da'wana. Alhamdulillah.